atasku. Walau kau ku sayangi, ku turut kata kau yang terluka. Maafku tak sempurna, kiranya di kau tak bahagia. Tuhan, jiwaku merawat rasa. Okey, seterusnya bahagian Ustazah akan ceritakan tentang penyelesaian masalah rumah tangga. Okey, biasalah dalam perkahwinan ni dia ada pasang surut dia kan. Dia ada turun, dia ada naik, dia macam main roller coaster. Okey, insya-Allah dalam Islam dia ada cara untuk menyelesaikan masalah rumah tangga. Okey, antara yang akan dibincangkan di dalam topik kali ini adalah ada 4 perkara, iaitu tentang talak, fasah, li'an dan juga zihar. Okey, apakah dia talak? Okey, definisi talak adalah melepaskan ikatan perkahwinan, dan putusnya hubungan perkahwinan antara suami dan isteri dalam waktu tertentu atau selamanya. Okey, talak adalah perkara makruh, suatu perkara makruh yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tapi dia adalah salah satu cara penyelesaian masalah rumah tangga. So sekiranya berlaku masalah di antara suami dan isteri, maka jalan penyelesaiannya adalah melepaskan talak. Okey, so jenis talak ada 4 jenis talak. Pertama adalah talak soreh, itu ucapan talak secara jelas, jatuh talak walaupun tanpa niat. Contohnya petang-petang macam ni kan, duduk kat tepi pantai dengan suami, okay, duduk couple-couple dengan suami, tiba-tiba suami kata aku ceraikan kau dengan talak 1 kan. Dia main-main je, tak ada niat pun. Tapi bila dah terlafaznya perkataan tersebut, maka sah perceraian tersebut walaupun tanpa niat. Okey, itu panggil talak soreh. Talak kinayah pula adalah semua lafaz yang boleh ditafsirkan sebagai talak. Okey, sebagai contoh talak, jatuh talak bila suami kata pada isteri, okey, baliklah kamu di rumah keluarga kamu. Baliklah kamu di rumah keluarga kamu. Maka kalau niat suami itu adalah untuk menjatuhkan talak, maka jatuhlah talak tersebut. Okey, kalau niat tu memang saja suruh balik, tanpa niat, maka takkan jatuhlah talak tersebut. Maksudnya kinayah ataupun sindiran. Okey, dan talak sunni diceraikan dalam keadaan suci daripada haid dan suaminya tidak menyetubuhi pada suci sunat talak ataupun talak 1 ataupun talak 2. Maksudnya adalah bila nak melepaskan talak pada isteri, suami tidak boleh menyetubuhi isteri tersebut selepas isterinya suci daripada haid ataupun nifas. Dan lapaslah talak tersebut dengan talak 1 ataupun talak 2. Itu adalah talak sunni. Talak bid'i adalah telah isteri itu telah disetubuhi selepas haid. Okey, selepas isteri itu bersih daripada haid, isteri itu telah disetubuhi, ataupun ceraikan isteri ketika isteri sedang dalam pantang ataupun ketika isteri sedang mengandung. Itu talak bid'i, talak yang tidak sepatutnya berlakulah, sebab kalau kita ceraikan isteri ketika isteri sedang mengandung, maka dia akan melambatkan tempoh iddah bagi seorang isteri. Okey, dia akan tempoh iddahnya adalah sehingga isteri itu melahirkan anak, dan habis pantang barulah habis tempoh iddah sebagai seorang isteri. Okey, dan seterusnya adalah fasah. Okey, fasah, talak ni adalah kuasa lelaki. Lelaki menjatuhkan talak kepada seorang isteri, tetapi sekiranya isteri tu nak bercerai, okey, suami tak nak cerai tapi isteri itu nak cerai, maka dia dikenali sebagai fasah. Okey, fasah ialah melepaskan ikatan perkahwinan antara suami isteri dengan kuasa kadi. Kuasa kadi melepaskan ikatan perkahwinan antara suami isteri dengan kuasa kadi, yang mana ianya berlaku apabila suami hilang. Okey, suami hilang, suami tak balik rumah, okey, selama bertahun-tahun. Okey, suami murtad, ataupun suami ada penyakit yang berbahaya seperti AIDS, sifilis, ataupun suami mati pucuk. Okey, so dalam keadaan ini isteri boleh menuntut fasah. Isteri pergi ke pejabat kadi
dan isteri membuat report laporan kepada pejabat tadi dan akhirnya isteri boleh menuntut fasah. Okey. Syarat sah fasah adalah dibuktikan sebab-sebab berlakunya fasah, maksudnya betul lah isteri suami tu sakit ataupun suami tu tak kembali, dah lama tak balik rumah, okey, hilang tanpa berita. So sekiranya dibuktikan benar, okey, maka terjatuhlah, so kadi boleh memfasahkan perkahwinan tersebut. Dan seterusnya penyelesaian masalah rumah tangga seterusnya adalah li'an. Okey, apa dia li'an? Ialah sumpah seorang suami apabila dia menuduh isterinya melakukan zina. Maksudnya bila suami terjumpa, terserempak isteri melakukan zina, so dia tak ada saksi. Bila tak ada saksi, maka suami perlu bersumpah. Okey, suami perlu bersumpah. Sumpah diucapkan 4 kali bahawa tuduhan itu benar, dan sumpah yang kelima meminta kutukan daripada Allah sekiranya berdusta. Contohnya sumpah dia, okey, isteri, aku bersumpah aku melihat isteriku berzina. Aku bersumpah melihat isteriku berzina. Aku bersumpah melihat isteriku berzina. Aku bersumpah melihat isteriku berzina sebanyak 4 kali. Dan sumpah yang kelima, sekiranya aku menipu, okey, aku memfitnah isteriku, maka aku akan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Dan jadi sebabnya berlakunya li'an ni adalah suami menuduh isterinya melakukan zina tetapi suami tidak dapat mengemukakan 4 orang saksi. Biasa kalau kita menuduh seorang melakukan zina, kena ada 4 orang saksi, tapi suami tak boleh bawa saksi, so suami perlu melakukan li'an. Okey. Dan ataupun suami tak mengaku anaknya. Anak yang dikandung oleh isteri tu anak suaminya, so suami pun boleh li'an lah, boleh melakukan li'an. Okey, kesan daripada li'an ni, gugur had qazaf, suami tuduh isteri zina daripada suami. Okey, bercerai di antara suami isteri selama-lamanya sebagai talak bain. Okey, maksudnya tidak boleh rujuk semula lah. Talak yang berlaku secara li'an ni talak yang tidak boleh dirujuk semula. Dan tidak boleh dinasabkan anak yang tidak diketahui oleh suami yang meli'an isterinya kepada suami tersebut. Maksudnya kalau betul lah anak tersebut adalah anak bukan daripada suami, so anak tu tak boleh dibinkan kepada suami tersebut. Itu li'an. Dan seterusnya adalah zihar. Definisi zihar ialah suami yang menziharkan bahagian tubuh badan isterinya dengan mahram suami dengan mana-mana anggota lahirnya. Kesannya suami diharamkan bersetubuh dengan isterinya kecuali setelah membayar fidyah ataupun kifarah. Okey, bentuk zihar mutlak. Contoh, kamu seperti ibu aku atau hidung kamu seperti hidung ibu aku. Kita tak boleh nak menyamakan mana-mana anggota isteri dengan ibu kita. So ia dikenali sebagai zihar. Secara taklid, kalau kamu pakai blouse tu, aku nampak kamu macam adik perempuan aku. Tu pun tak boleh, tu pun dalam kategori zihar. Zihar sementara, pada bulan puasa kamu macam ibuku. Itu pun tak boleh. Okey, kafarah zihar adalah membebaskan seorang hamba Muslim berpuasa 2 bulan berturut-turut, memberi makan 60 orang miskin dengan secupak beras setiap seorang atau dinilaikan harga makanan tersebut. Contohnya, 1 cupak beras, harga dia berapa sekarang? Mungkin dalam RM5 kan? So, dia kena bagi makan kepada 60 orang. So, bagi makan kepada 60 orang, darablah 5 darab 60 dalam RM300. Itu adalah nilai sekiranya dia tak mampu berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Okey. So, itu saja perbincangan kami kali ini dalam bab penyelesaian masalah rumah tangga. Diharapkan penjelasan ini boleh membantu anda semua untuk memahami masalah sekiranya berlaku masalah rumah tangga. So, bolehlah anda rujuk ataupun anda ingat kembali apa yang telah anda pelajari sekarang. Okey. Itu sahaja daripada Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.